أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami senang hati percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna at-taysir 'alayka yassir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menelusuri sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Perjalanan hidup luar biasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya sekali, untuk apa kita belajar sirah adalah kerana untuk kita mengetahui kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat tempat pertama di sisi Allah. Bermakna keseluruhan makhluk di dalam alam ini, tempat pertama di sisi Allah, kekasih Allah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita mengetahui adalah untuk kita mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taatlah juga kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Allah sahaja, ambil Al-Quran sahaja, tak ambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak terpakai taat kita pada Allah Ta'ala. Dan kalau kita ambil hadis Nabi sahaja, ambil Rasul saja, tak ambil Al-Quran, maka tak terpakai taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dia mesti bersama-sama. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberitahu kepada kita, ati Allah wa atiur Rasul. Untuk kita taat kepada Allah dan taat juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa kita mempelajari sirah adalah untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya rasa cinta itu wujud. Sebab itulah kita kena kenal, tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk mengenali Rasulullah, untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hati sanubari kita, adalah kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak kita mengetahui sirah, lagi dalam rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin apabila seseorang itu mengetahui sirah, bila dia pergi umrah, dia duduk satu tempat, Mekah ke Madinah ke, dia akan duduk lama. Sebab apa? Terbayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini rupanya Nabi Muhammad duduk, di sini rupanya Nabi Muhammad tinggal, begini rupanya cuaca di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan kita mempelajari sirah. Dan yang seterusnya, sirah terbahagi kepada dua, iaitu Mekah dan Madinah. 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah, dan baki 10 tahun terakhir Rasulullah tinggal di Madinah. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Maka dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama
23 tahun. Maknanya 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun yang terakhir di kota Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fasa Mekah. Mekah Al-Mukarramah. Di fasa Mekah, maknanya Rasulullah belum lagi keluar berhijrah, masih lagi berada di dalam kota Mekah, iaitu peristiwa selepas Bai'ah Aqabah yang pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua. Pada siri yang lalu kita dah tengok dah bagaimana Bai'ah Aqabah ini dijalankan oleh penduduk Yathrib apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengislamkan 6 orang daripada Aus dan Khazraj ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di musim haji di Mina. Rasulullah berdakwah kepada mereka dan mereka menerima Islam atas sebab-sebab tertentu yang ketika itu Madinah dimomokkan oleh orang Yahudi bahawa seorang Nabi akan hadir di kalangan orang Yahudi dan akan membunuh orang-orang Arab. Dan bila penduduk Yathrib dengar benda tu, bila Rasul itu di kalangan Arab, mereka mudah untuk beriman. Supaya apa? Supaya tidak mengiyakan kata-kata penduduk-penduduk Yahudi yang berada di Madinah. Kemudian pada musim haji yang seterusnya, mereka membawa beberapa orang. Kali ini jumlah yang sedikit besar, 15 orang. 12 orang. Mereka datang berbai'ah. Maka terjadilah bai'ah Aqabah yang pertama, taat setia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam dan juga ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun musim haji yang seterusnya, mereka berbai'ah lagi. Kali ini jumlahnya lebih ramai. Lebih ramai yang berjumlah ketika itu hampir mencecah, saya nak lihat, hampir mencecah 73 hingga ke 79 orang. Lagi ramai dan mereka berbai'ah menunjukkan taat setia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka potensi penduduk Yathrib iaitu Madinah, nama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan Madinah, nama asalnya adalah Yathrib. Jadi potensi untuk penduduk Yathrib ini menerima Islam lebih mudah dan lebih senang. Maka inilah membuatkan tapak Islam itu bertambah kuat dan bertambah kukuh. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi itu, maka Rasulullah pun mengizinkan orang Islam untuk berhijrah ke negara tersebut, iaitu Yathrib. Makna hijrah ini adalah, kalau kita faham, hijrah ini bukanlah hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhu meninggalkan keseluruhan harta. Maknanya mereka tak ada packing barang-barang, maksudnya guna lalamove, pindahkan barang dalam kontena untuk dibawa ke Madinah. Tidak, mereka tidak buat macam tu. Mereka membawa keperluan asas sahaja. Pakaian, sedikit makanan dan sehelai sepinggang. Sehelai sepinggang. Sebab apa? Sebab Quraisy masa tu tak membenarkan mereka berhijrah. Tidak membenarkan mereka berhijrah keluar daripada Mekah. Sebab apa? Quraisy takut Islam ini akan tersebar luas di luar Arab. Kemudian bila nampak perkara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabat ataupun orang Islam yang berada di Mekah untuk keluar berhijrah ke Yathrib, iaitu Madinah. Keluar untuk berhijrah ke Yathrib. Jadi mereka pun keluar dalam keadaan sehelai sepinggang, tidak membawa pakaian, tak ada buat kenduri kendara sempena hijrah, tidak. Mereka kemaskan pakaian, tinggal. Hijrah dalam erti kata lain, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu, para sahabat keluar dalam erti kata lain, mereka berhijrah dalam keadaan mereka meninggalkan rumah yang mereka dah habis bayar. Contoh, rumah tu harga 240,000. Mereka tinggalkan rumah yang ada 240,000 tu dengan perhiasan. Contohnya kalau zaman sekarang kita nak faham, dalam rumah tu ada TV, ada peti ais, ada perhiasan-perhiasan. Mereka tinggalkan semua tu
demi menjaga agama dan menjaga Islam mereka, menjaga iman mereka, mereka keluar. Kita mungkin terbayang, mungkin sahabat Nabi ni kaya setakat menggembala kambing, setakat meniaga, ala kaya-kaya Arab padang pasir. Untuk pengetahuan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, iaitu Syuhaib, dan ada nama lain seperti Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, dia punya kaya dia, apabila dia wafat, harta dia apabila nak difaraidkan, emas Abdul Rahman bin Auf ini mestilah dipecahkan dengan penukul. Kita boleh bayangkan kalau emas, bongkah emas ni nak dipecahkan dengan penukul. Dalam dunia ni, orang yang paling kaya pun, dalam Malaysia pun, belum ada tahap emas yang mereka ada tu sampai kena pecahkan dengan penukul. Maksudnya mereka kaya. Seperti mana? Seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Syuhaib. Syuhaib ini, dia orang luar. Dia duduk di Mekah dalam keadaan ketika itu dia miskin. Dan dia ada pengetahuan dalam perniagaan, dia berniaga, lalu dia menjadi kaya, hartawan, dan bisnes dia berjalan dengan cantik. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebenaran untuk berhijrah, dia pergi berhijrah. Dia pergi berhijrah dalam keadaan dia meninggalkan harta-harta dia di rumah. Lalu orang-orang Quraisy yang muka tak malu ni pergi kejar Syuhaib. Pergi kejar Syuhaib, nak tahan Syuhaib. Dia kata apa? Wahai Syuhaib, dulu kamu masa dekat Mekah, kamu ni orang miskin. Kamu datang, kamu berniaga. Sekarang kamu kaya. Sekarang kamu nak bawa harta-harta kamu keluar pula ke Mekah. Nak bawa ke Madinah. Kami tak benarkan. Padahal Syuhaib berniaga tu tak kacau pun duit siapa-siapa. Punyalah tak malu Quraisy ni, dia buat macam tu. Sehingga kan Syuhaib berkata, bagaimanakah pendapat kamu jika aku berikan kepada kamu harta ini? Orang musyrikin tu kata, nak bagi harta? Memanglah nak. Adakah kamu akan membenarkan aku berhijrah kalau aku memberikan harta aku kepada kamu? Orang musyrikin kata, ya, pergilah berhijrah, harta tu bagi kepada kami. Kata Syuhaib, dia kata, aku berikan kesemuanya. Dahsyat kesemuanya. Maksudnya semua harta-harta, aset-aset perniagaan dia, rumah dia, kalau masa tu dia ada kenderaan ke, semua tu milik orang musyrikin. Kerana apa? Dia tak nak semua tu. Dia nak bersama orang-orang Islam di Madinah, iaitu Yathrib ketika itu. Itu salah satu cerita daripada sahabat Rasulullah. Dan cerita kedua, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah adalah berkaitan dengan Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Ceritanya menarik apabila ketika Abu Salamah memutuskan untuk keluar. Abu Salamah ni suami, keluar untuk berhijrah. Ipar dia kata, kau mementingkan diri kamu. Wahai Abu Salamah, kau pentingkan diri kamu. Ipar dua dia kata, kau pentingkan diri kamu, isteri engkau, anak engkau, kami tak benarkan. Lalu pergilah Abu Salamah dalam keadaan Ummu Salamah ni sedih. Sedih sebab apa? Abu Salamah pergi bersama dengan anaknya, anak lelaki dia, dan bertahun, hampir setahun, setiap kali Ummu Salamah menangis sehingga kan ada penduduk dekat situ kata, dia kata apa? Dia kata, apakah kamu sanggup melihat Ummu Salamah dalam keadaan macam ni? Biarlah dia pergi mensusuli suaminya. Maka ahli keluarga dia dah tak tahan tengok. Dia kata, tak apalah, pergilah kamu kalau kamu sanggup. Maka Ummu Salamah ni pergi seorang diri, merentasi perjalanan padang pasir, berjalan kaki 500 km. Kita daripada Mekah ke Madinah buat umrah, naik bas pun bangun tidur tak sampai lagi. Tidur, bangun lagi tak sampai lagi. Ummu Salamah pergi tu dalam keadaan berjalan kaki. Kalau jalan kaki tak sampai 1 hari ke 2 hari, mungkin dalam berbulan-bulan baru sampai. Alhamdulillah dia sampai. Dan ketika itu apabila dia sampai, dia dapat
ada orang nampak dia. Ada orang nampak dia, iaitu Uthman bin Talhah bin Abu Talhah. Dan Uthman ni dia mengetahui cerita perjalanan Ummu Salamah ni, dan dia pun bawa, temankan Ummu Salamah sampailah berada di Quba. Maka dia dipertemukan semula dengan suami dia, iaitu Abu Salamah. Abu Salamah ini satu hari nanti dia akan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam peperangan. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan berita itu. Ummu Salamah kata tak ada siapa lelaki yang terbaik yang dapat menggantikan Abu Salamah. Sebab apa? Terlalu baik, tak ada siapa yang dapat gantikan. Lalu Allah mengizinkan ataupun mengarahkan perkahwinan Nabi selalunya adalah berdasarkan wahyu dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ummu Salamah ini satu hari nanti akan menjadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Salamah. Kemudian kita nak tengok lagi cerita hijrah. Umar bin Al-Khattab pun dia berhijrah. Kalau sahabat-sahabat lain pergi berhijrah ke Madinah dalam keadaan rombongan sedikit-sedikit meninggalkan Mekah untuk pergi ke Madinah ataupun Yathrib ketika itu, semuanya pergi dalam keadaan senyap. Dan pada waktu malam dalam keadaan senyap-senyap dan tak menunjukkan ciri-ciri yang mereka ini ingin berhijrah. Tahu-tahu pagi dah tak ada dah. Rumah sekian-sekian dah kosong, tak ada orang. Tapi Umar bin Al-Khattab ini terkenalnya, kita dah kenal dah Umar Al-Khattab dalam siri-siri yang lepas. Apabila dia mengisytiharkan keislaman dia, dia ajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tawaf dalam keadaan Abu Jahal, orang-orang musyrikin nampak, dia tak takut. Umar bin Al-Khattab apabila dia nak hijrah, dia pergi dekat kota Mekah, depan Kaabah, dekat tempat orang yang ramai, dia bagi tahu, esok aku nak berhijrah. Kalau ada penduduk Mekah yang teringin nak tengok ayah dia, ataupun dia nak tengok, yang mana isteri nak melihat suami dia menjadi balu, ataupun anak ingin melihat bapa dia, melihat dia menjadi yatim, tunggu aku di jalan sekian, di bukit sekian. Umar nak berhijrah dalam keadaan dia bagi tahu, esok aku nak berhijrah, aku akan lalu dekat jalan ini. Kalau siapa-siapa di antara kamu nak tengok ahli keluarga dia yang yatim ataupun isteri mereka menjadi balu, tunggu aku di situ. Punyalah berani Umar. Umar ni memang berani dan memang terkenal dengan sikap keberanian dia. Dan apabila berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa keputusan, Umar akan minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, dia punya garang dia apabila dia ingin menjadi khalifah, orang-orang Islam tak berapa setuju. Sebab apa? Dia terlalu tegas, terlalu gerang dan terlalu menjalankan tanggungjawab itu dengan berat dan tegas dalam setiap kali pemerintahan. Itulah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang bila kita tengok pun orangnya tinggi. Kalau dia duduk atas kuda, Umar menunggang kuda, kaki dia boleh cecah kat lantai. Besarnya fizikal Umar itu. Dan kita boleh tengok lagi antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ayyash. Dia ni ada kena mengena sedara dengan Abu Jahal. Dia dah pergi dah berhijrah. Abu Jahal ni datang berjumpa dengan dia, cakap yang mak dia ni dah bersumpah kalau engkau tidak balik, dia tidak akan mensisirkan rambut dia, dia tidak akan berteduh kalau berada di atas panas, dan tidak akan makan dan sebagainya. Jadi Ayyash ni dia rasa sedih. Umar nasihatkan Ayyash, kamu jangan termakan dengan perkataan Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar ini nak mempermainkan dia. Mustahil ibu kamu kalau dia panas nanti dia akan berteduh lah. Kalau dia lapar dia akan makan lah. Tapi Ayyash ni dia memikirkan yang itu adalah mak dia. Dia pun pergi. Dia pergi dalam keadaan
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pinjamkan seekor unta betina. Dan pesan Umar, setiap kali kamu nak pergi, kamu mesti berada di belakang. Kamu berada di belakang, Abu Jahal mesti berada di depan. Kalau dia cuba nak mengkhianati, kamu boleh sempat lari ke belakang. Sampailah di pertengahan jalan, Abu Jahal ni, dia kata dia dah penat. Dia nak minta tukar tempat. Maksudnya nak tukar posisi, nak tukar tunggangan. Apabila turunnya, Abu Jahal ni dengan Haris ketika itu yang temankan dia sekali, pergi peluk Ayyash ni dan mengikatnya. Maksudnya dia tipu, dia khianat. Sampai dekat Mekah, dia bagi tahu dekat orang-orang Mekah, nampak tak? Beginilah nasib korang kalau pergi berhijrah ikut Nabi Muhammad, ikut Muhammad. Pergi. Orang Islam semua pergi ke Madinah, ke Yathrib. Inilah balasan dia. Sampailah ketika itu sedikit demi sedikit orang Islam dah mula berhijrah ke Yathrib, sehinggalah tinggal beberapa orang sahaja yang tersisa di Mekah, iaitu yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali dan beberapa orang Islam lain yang dipegang ataupun dipaksa ataupun ditahan oleh orang musyrikin. Yang itu sahaja yang tersisa. Sehinggalah Abu Bakar ni kata, ya Rasulullah, bila kita nak berhijrah, semua orang Islam yang dahulunya berhijrah ke Habasyah pun turut berhijrah ke Madinah. Kita dah pernah cerita dah, orang Islam berhijrah ke Habasyah, mereka pun turut pergi ke Madinah bersama-sama dengan orang Islam Mekah. Lalu Abu Bakar bertanya, kehairanan, biarlah, dia kata, sampai bila kita tidak mahu ikut berhijrah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanya akan berhijrah apabila Allah izinkan sahaja. Bermakna setiap perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keputusan Nabi melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar pun menahan keberangkatannya untuk menemani Rasulullah. Akibatnya dia pun menyediakan semua persiapan, tinggal nak tunggu Rasulullah kata boleh berhijrah, Allah izinkan berhijrah, barulah Abu Bakar pergi berhijrah. Kemudian bila dah nampak dah perkara ni, orang-orang musyrikin, kaum Quraisy, pemimpin Quraisy nampak orang Islam ni dah ramai dah, makin meninggalkan Mekah. Mungkin mereka akan membuat satu negara ataupun negeri, menyebarkan Islam ataupun membina kekuatan di luar Mekah dan akan menyerang Mekah. Maka di satu tempat, iaitu Darul Nadwah. Darul Nadwah ini adalah parlimen untuk orang-orang Quraisy. Ada satu tempat di Mekah dekat dengan Kaabah. Tempat itu diberikan nama Darul Nadwah, tempat orang musyrikin mesyuarat. Jadi ketika itu mesyuarat yang paling besar adalah berkaitan dengan hijrah sahabat Nabi orang Islam ke Madinah. Mereka juga menyedari kekuatan kabilah Aus dan Khazraj dalam memberikan perlindungan serta kecenderungan kaum cerdik pandai kabilah itu terhadap usaha damai yang diwujudkan. Dia kata bahaya ini. Sebab apa? Kaum Khazraj dan Aus ni kuat, takut dia akan didamaikan dan akan menjadi kekuatan bagi orang Islam pula. Dan kedudukan Madinah ini dalam sektor perdagangan yang menjadi laluan utama pedagang melalui pesisir pantai Laut Merah daripada Yaman hingga Syam. Maksudnya nak pergi Yaman ke Syam Syam pusat pentadbiran ataupun perdagangan yang terbesar di Syam ketika itu, mesti nak kena lalu Yathrib, mesti nak kena lalu Madinah. Maknanya laluan tu cantik, perdagangan tu. Ini yang membuatkan orang Quraisy tak boleh duduk diam. Dia kata nanti kalau orang Islam duduk di situ membina sebuah negara dan kekuatan, mungkin mereka akan disekat ataupun mereka akan diperang apabila kekuatan orang Islam dah semakin besar.
Kita nak tengok apa yang orang Quraisy ni buat. Mereka melakukan satu perancangan dan mesyuarat besar, yang di mana di dalam mesyuarat itu terdiri daripada pemimpin-pemimpin Quraisy yang besar, yang tinggi, iaitu Abu Jahal bin Hashim daripada Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Taimah bin Adi dan Harith bin Amir daripada Bani Abdul Manaf, Naufal bin Abdul Manaf, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan daripada Bani Abdul Syam dan Abdul Manaf, Nadar bin Harith daripada Bani Abdul Dar, Abdul Bakhtari Ibn Hisham dan Zama'ah bin Aswad daripada Bani Asad dan Abdul Uzza, Nabih bin Hajjaj daripada Bani Saham dan Umayyah bin Khalaf daripada Bani Jum'ah. Semua kabilah-kabilah, pemimpin-pemimpin besar yang semua nama-nama ni pernah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal Islam dulu. Baling najis lah, melontarkan batu lah. Ni kepala-kepala mereka ni semua, mereka bermesyuarat di Darun Nadwah. Dan ketika itu di Darun Nadwah ada seorang lelaki tua. Lelaki tua tu adalah Iblis. Bila dia nak turut sama, Iblis ni menyerupai lelaki tua. Bila dia nak turut sama dalam mesyuarat tu, orang-orang Mekah tanya, "Pakcik daripada mana? Kamu ni daripada mana?" Dia kata dia daripada Najd. Najd ini yang kita boleh kenal sekarang ini adalah Riyadh. Riyadh itu adalah Najd. Najd. Dia kata dia daripada Najd, dan dia nak mendengar perbualan sekaligus berharap semoga dia boleh menyumbang hadiah dan nasihat. Kemudian mereka pun berbincang. Ramai orang memberi pendapat, antaranya adalah Abu Aswad. Abu Aswad ni diusul, apa kata kita usir saja Muhammad. Usir Muhammad, peduli kalau dia apa dia nak buat, kita duduk dekat Mekah, janji Muhammad tak ada, biarkan. Orang tua ni kata apa? Orang tua ni kata, Iblis ni kata tak boleh. Bahaya kalau kita usir Muhammad. Sebab Muhammad ni baik. Nampak tak? Mereka mengakui Muhammad ni baik. Dia ni baik, perkataannya baik. Orang akan mudah menerima kata-kata dia. Lagi-lagi dia daripada orang yang amanah. Dia tak pernah bercakap bohong dan sopan santun. Nanti kalau kita usir, dia akan membina kekuatan di luar dan pengikut dia lagi bertambah. Dan kita akan duduk di Mekah ini dalam keadaan terancam kalau Muhammad dan pengikutnya akan menyerang ataupun berperang dengan kita. Kemudian dia tak setuju. Kemudian Abu Al-Bakhtari pun memberikan usul. Kita kurung Muhammad, penjarakan Muhammad, biarkan dia situ, mati ke buluh dekat situ. Orang semua pun tak setuju. Tak boleh. Bahaya. Sebab apa? Muhammad ini, kabilah dia tak akan duduk diam. Dan orang yang telah pun berhijrah di Yathrib tak akan duduk diam. Pasti mereka akan menuntut bela. Pasti Muhammad ini akan dituntut bela sebab dia tahu bahawa Muhammad ini dari kurung. Orang-orang kabilah-kabilah dia daripada Bani Hashim tak akan biarkan saja, tak akan tengok sahaja. Walaupun bukan Islam, tapi sifat kekeluargaan mereka kuat. Jadi mereka tak bersetuju. Lalu Abu Jahal ni kata, kita bunuh Muhammad. Bunuh Muhammad. Bunuh Muhammad. Kita habiskan saja Muhammad. Bunuh Muhammad terus. Jadi kalau nak bunuh Muhammad ni pun orang kata bahaya. Sebab apa? Nanti Bani Hashim dan Bani Manaf akan menuntut bela. Kalau macam tu, Abu Jahal kata kita ambil setiap wakil kabilah di antara kita, seorang pemuda yang gagah perkasa, dan kita sediakan mereka senjata yang tajam, dan kita racunkan senjata itu, dan kesemua kabilah-kabilah, wakil kabilah itu, pemuda-pemuda itu mestilah membenamkan pisau itu, senjata itu ke tubuh Muhammad. Jadi tak dapat nak dipastikan siapa yang membunuh. Jadi bila Bani Hashim nak menuntut bela, tak boleh. Sebab apa? Semuanya dia kabilah yang terlalu besar. Melibatkan banyak kabilah.
Dia tak boleh nak berperang kepada semua orang. Tak boleh, lemah. Tak boleh. Jadi idea Abu Jahal ni diterima. Iblis ni pun yang menyamar jadi lelaki tu pun bersetuju. Dia kata kita ikut cadangan ini. Ikut cadangan ini, semua orang kumpulkan pemuda-pemuda yang gagah, siapkan senjata, racunkan senjata itu, dan semuanya mestilah membenamkan ke tubuh Nabi Muhammad. Supaya apa? Tiada Bani Hashim tak dapat nak tuntut bela atas kematian darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin mereka akan menuntut bayaran diat, duit saja untuk ganti rugi kematian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali Abu Jahal ni dia punya tak ada peri kemanusiaan. Dia kata kita bunuh je lah Muhammad ni. Macam tu sekali dia punya fikiran. Kemudian kita tengok mereka melakukan rancangan berkenaan. Demikian jugalah Allah juga melakukan perancangan, tetapi perancangan Allah memusnahkan perancangan mereka tanpa mereka sedari. Dan pada malam itu Jibril datang memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang muslihat orang Quraisy ini, dan mengarahkan Rasulullah supaya tidak tidur ataupun di tempat Rasulullah itu, tidak perlu tidur bermalam di tempat tidur Nabi Muhammad yang biasa selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur. Dan pada siang hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Abu Bakar. Sampai rumah Abu Bakar, Nabi tanya siapa yang ada. Abu Bakar jawab ada Asma dan ada isteri dia. Lalu Rasulullah memberi satu berita gembira bahawa wahai Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku untuk keluar berhijrah. Punyalah suka Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku dah siapkan dah semua peralatan, unta yang baik, yang sihat, dan kelengkapan kita, persiapan makanan dan semuanya, bungkusan untuk keluar berhijrah. Izinkan aku ya Rasulullah untuk menemani kamu, kata Abu Bakar. Balah Rasulullah kata, ya memang aku ingin menjemput kamu untuk menjadi peneman aku untuk berhijrah. Inilah suka Abu Bakar. Dan ketika pada malam itu sebelum nak keluar itu, pemimpin-pemimpin Quraisy ini dah kepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dia dah upah dah. Orang Quraisy ini dia dah upah dah pemuda-pemuda yang hebat, yang gagah perkasa dengan senjata, kepung dan untuk bunuh Muhammad. Tapi dia punyalah nak meraihkan pemimpin-pemimpin Quraisy yang ketika itu Abu Jahal, Hakam pun ada, Uqbah pun ada, Nadir pun ada, Umayyah, Zama'ah, Taimah, Abu Lahab, Ubay bin Khalah, Nabih bin Hajjaj dan saudara Nabih pun ikut sekali mengepung. Sebab apa? Nak tengok ini peristiwa besar, Muhammad nak dibunuh, nak pastikan, nak tengok berita tu secara langsung. Dan selalunya kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tidur pada permulaan malam dan keluar menuju Masjidil Haram setelah pertengahan malam atau 2/3-nya untuk solat di sana. Maknanya Nabi akan tidur pada awal malam dan pada pertengahan malam Rasulullah akan siapkan diri untuk pergi ke Masjidil Haram, iaitu di Kaabah, untuk Nabi solat dekat sana. Baginda memerintahkan Ali. Rasulullah masa itu pesan kepada Ali. Dalam keadaan rumah Rasulullah dah dikepung, Nabi pesan kepada Ali, wahai Ali, kamu tidur dekat tempat yang aku tidur ini, dan aku jamin dengan nama Allah keselamatan kamu. Dan dalam keadaan itu, Rasulullah pun yang kita kenali dengan amanah, di rumah Rasulullah ini ada harta-harta penduduk Mekah, yang mana harta-harta penduduk Mekah ini diamanahkan kepada Rasulullah untuk dijaga. Sebab apa? Punyalah akhlak penduduk Mekah itu teruk, sehingga kan ahli keluarga pun tak percaya. Duduk di rumah sendiri, tak percaya simpan duit dekat sini. Sebab apa? Takut anak akan curi. Yang isteri pula takut suami ambil, yang suami pula takut isteri ambil. Jadi apa-apa saja barang berharga
mereka akan amanahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk simpan. Untuk simpan. Dan punyalah lagi tak malu, ada harta yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simpan itu, pemiliknya ada di antara kalangan pemuda ini yang nak bunuh Nabi Muhammad tu. Harta dia Nabi Muhammad jaga di dalam rumah tu. Ya Allah, tak dapat saya nak bayangkan. Punyalah mereka ni tak malu nak bunuh Nabi, sedangkan Nabi jaga harta dia. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Ali, wahai Ali, ini ada harta fulan bin fulan, sekian, nanti kamu pulangkan. Punyalah Nabi menjaga amanah itu, bagi tahu dekat Ali, nanti harta ni kamu agih-agihkan kepada pemilik dia yang sebenar. Kemudian sebelum nak keluar tu, Abu Jahal yang ada kat situ dia tergelak besar. Abu Jahal berdiri dengan sombong dan angkuh dia keluar tu, dia kata, dia gelak, hari ini kita akan tengok Muhammad ini mati. Dengan angkuh. Sebab apa? Kita semua dah kepung rumah dia, tak ada satu tempat pun yang dia boleh keluar. Abu Jahal mengejek dan meremeh-remehkan Muhammad. Dia kata, Muhammad ni bermimpi je. Jika belah betul apa yang dijanjikan itu, pasti nanti dia akan keluar dengan selamat. Hari ini dia yang akan mati dulu. Abu Jahal dia confirm lah, dia kata malam ni Nabi akan mati. Tapi ketahuilah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kata Allah, dan ingatlah ketika orang kafir membuat rancangan jahat terhadap Muhammad, cuba nak memenjara dia, cuba nak membunuh dia ataupun mengusir dia. Begitulah mereka melakukan rancangan jahat tanpa menyedari bahawa Allah pun membuat perancangan terhadapnya, dan Allah lah yang sebaik-baik perancang. Allah lah sebaik-baik perancang. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik perancang. Rasulullah meninggalkan rumah dalam keadaan, ketika Rasulullah nak keluar tu, Rasulullah membacakan satu ayat daripada surah Yasin. Surah Yasin, waja'alna min baini, bismillahirrahmanirrahim, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan dari hadapan mereka sebuah penghalang, dari belakang mereka sebuah penghalang. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Semua yang kepung kat situ Allah tidurkan, sekali dengan Abu Jahal sekali. Nabi keluar dalam keadaan selamat. Bila Nabi keluar tu, Nabi nampak muka setiap orang yang nak cuba bunuh dia. Kalau kita, mesti kita dah lempang dah seorang, mungkin kita dah cubit ke tendang ke dalam keadaan tak sedar itu. Itu kalau kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat mereka satu persatu. Lalu Nabi menaburkan pasir. Bukanlah Nabi nak buat apa, tapi Nabi nak menunjukkan isyarat, ketahuilah bahawa Muhammad sudah lalu di depan kamu dengan selamat, dengan taburan pasir itu. Kemudian apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dengan selamat untuk menuju ke rumah Abu Bakar untuk pergi mula berhijrah, mereka baru tersedar. Lalu terpinga-pinga sampai ada seorang tanya, apakah yang kamu tunggu? Mereka menjawab, Muhammad. Orang tu kata, kamu telah gagal, kamu rugi besar, demi Allah dia telah pun melalui di hadapan kamu, bahkan dia menaburkan pasir di kepala kamu. Semua cek kat kepala. Kemudian dia pergi untuk melaksanakan keperluannya. Mereka terkejut dan berkata, demi Allah kami tidak melihatnya. Mereka berdiri mengibas-ngibaskan pasir di kepala mereka. Namun begitu mereka masih mahu memastikan. Dia tengok dekat balik pintu, oh rupanya Ali. Ditanya Ali, mana Muhammad?
Ali kata tak tahu betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad di saat-saat akhir. Di saat-saat akhir, bukan di saat permulaan. Nabi dah kena kepung dalam keadaan dah tak ada, dah memang confirm tak boleh nak keluar ke mana. Allah bagi pertolongan pada minit-minit terakhir. Begitulah para Nabi dan Rasul kalau diuji, jalan keluarnya kadang tak nampak, melainkan jalan tawakal terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah untuk sesi yang akan datang kita akan lihat, siri yang akan datang kita akan lihat perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditemani dengan sahabat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar, umat Nabi Muhammad yang terbaik iaitu Abu Bakar, di mana inilah perjalanan seorang sahabat yang daripada kecil As-Siddiq yang membenarkan Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu meneman Rasulullah. Dan kita akan tengok nanti apabila peristiwa di dalam Gua Thur, banyak cerita-cerita di dalam Gua Thur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah tidak melalui jalan biasa. Sebab apa? Kalau jalan biasa pasti Quraisy akan memintas. Mereka lalu jalan jauh, jalan yang jarang dilalui oleh orang, berehat dulu ataupun bersembunyi di Gua Thur. Dan ketika itu orang Quraisy menawarkan 100 ekor unta bagi siapa yang boleh mendapatkan Nabi dalam keadaan hidup ataupun mati. Begitulah Abu Bakar yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dunia akhirat, di mana wafatnya Abu Bakar sama hari dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hari Isnin. Umur kematian pun, umur wafat pun sama. Rasulullah 63 tahun, Abu Bakar pun 63 tahun, dan dimakamkan pun di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sahabat dunia dan akhirat yang membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Semoga kita berjumpa lagi di sesi ataupun siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.